uqsimu bihadzal balad, tentang negara dalam konteks dan pesanan gesaan kepada pengalaman hidup Rasulullah SAW. Wa anta hillu bihadzal balad. Ya, saya tak kupas seluruhnya, ini bukan kuliah duha, tetapi saya nak sebut tentang cabaran kepada kita, bagaimana boleh menyucikan dan mengangkat martabat manusia dan negara ini. Falahtahamal aqabah, bagaimana mampu kita mengangkat keupayaan kita ke tahap yang lebih mulia, tinggi dan darajat yang lebih terpuji. Persoalannya, falahtahamal aqabah, bagaimana? Jawapan dalam Al-Quran jelas, bermula dengan fakku raqabah. Jadi kalau kita dalam kerja kita, amalan kita, negara kita, jabatan kita, tidak boleh terlepas daripada keikhlasan kita untuk membebaskan. Dalam konteks kupasan ulama-ulama silam, disebut bebaskan dari manusia dari perhambaan. Kupasan-kupasan ulama semasa mengaitkan dalam apa bentuk penindasan menyebabkan orang itu hamba atau separuh hamba. Fakku raqabah, bebaskan manusia itu, rakyat kita, warga kita dan manusia itu dari segala bentuk penindasan, perhambaan, memperbodohkan rakyat, memiskin rakyat, mengambil harta rakyat sehingga mereka itu, hak mereka itu tersisih. Ini tugas pertama yang disebut Al-Quran. Kemudian tentulah yatim, wa miskin, ya, yang seterusnya. Jadi kalau saya digesa dalam jawatan saya dan rakan-rakan saya dan saudara-saudari, gesaan saya ialah dengan niat yang baik. Kalau kita nak angkat martabat negara ini, dan saya tak mau nafikan, ya, ada orang tegur saya, dia kata tak patut saya asyik menyebut tentang perkara lama, tetapi image negara, ekonomi negara, keterlanjuran yang berlaku itu tidak boleh dinafikan dan harus ada kekuatan dan tekad baru dari semua kalangan. Sebab itu setiap kali perjumpaan dengan pejabat awam, saya gesa kerana kalau nak menentukan kejayaan ini bukan sahaja tokoh-tokoh politik, dia mesti dengan semangat dan komitmen menyeluruh pejabat awam, ya, untuk bebaskan tadi, ya, untuk menjadikan Malaysia ini madani dalam konsep ini, ya. Saya tidak mahu kita terpukau dengan slogan, ya. Berapa banyak slogan yang kita gunakan, anjakkan paradigma, bunyi itu a very powerful thesis, paradigm shift. Tapi kalau kita kupas, ada shift tapi tidak paradigm, tidak cukup untuk meyakinkan kita begitu. Atau berbagai wawasan dan dasar, saya tidak mahu pertikai Islam Hadari dan berbagai, ya. Saya tidak mahu tambah satu lagi slogan itu kita hafal, tetapi maksud saya itu. Sebab itu saya dengan badan-badan penguasaan dan KSN tentunya lebih lagi, kerana sebagai ketua dalam di kalangan pejabat awam ini, faham benar maksud saya. Sebab itu bermula dengan memberi gesaan kepada rakan-rakan saya, Jemaah Menteri, supaya bekerja dengan pejabat awam sebagai satu pasukan, dengan elemen amanah dan trust. Tetapi dalam semua kerja kita ini mesti kerja untuk membebaskan rakyat, membebaskan negara dari segala keterlanjuran yang berlaku ataupun yang mungkin berlaku.